Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada doktor. Nama saya ialah Gui Kesin dan nombor bateri saya ialah 277058. Nama saya Nur Azira binti Muhammad Nur dan nombor matrik saya ialah 280369. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Atira binti Zakaria dan nombor matrik saya 280991. Salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Sia Ling dengan nombor matrik 277770. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila binti Muhammad Sazali dan nombor matrik saya 279521. Hai, nama saya Nurul Syazanti binti Rosli dan nombor matrik saya 280542. Hai, nama saya Nur Amira Tasha binti Sami, nombor matrik 280508. Selamat sejahtera, nama saya Ong Chaying dan nombor matrik 280024. Selamat sejahtera, nama saya La Amin dan nombor matrik saya lah 281677. Saya Lim Simru, nombor matrik 277017. Kami daripada kumpulan 1 telah memilih isu gangguan seksual terhadap pekerja wanita sebagai tajuk kami. Dalam infografi ini, saya akan menjelaskan secara terperinci tentang tajuk kami. Gangguan seksual merupakan perlakuan yang kurang disengani melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsurkan runja atau seks pasalnya berulang kali. Terdapat 5 jenis gangguan seksual. Gangguan pertama ialah gangguan secara lisan, iaitu penggunaan bahasa lunca melalui perbualan atau mengajukan soalan berunsur seks ke atas pakaian, tingkah laku dan tubuh badan. Kedua ialah gangguan secara isyarat. Gangguan ini dipamerkan melalui sikap atau perlakuan yang memberi maksud dan gambaran keinginan yang berunsur seksual seperti mengintai, menjilat bibir. Ketiga ialah gangguan secara visual, iaitu perlakuan menghantar nota atau bahan bacaan yang berunsur seksual. Keempat ialah gangguan secara psikologi, iaitu perbualan merapati seseorang secara seksual seperti mengugut, mendesak bagi memenuhi keinginan seksual, dan akhirnya ialah gangguan secara fizikal. Gangguan ini adalah mendekati orang lain sehingga mereka berasa tidak selesa, seperti memegang, meraba, mencium. Pernyataan masalah bagi isu ini ialah gangguan seksual berlaku di Malaysia kebanyakan kepada pekerja wanita. Tambahan pula, gangguan seksual berlaku juga kepada lelaki maupun sesama jangkitan, namun hanya dalam jumlah yang kecil. Terdapat 3 objektif yang ingin dicapai oleh kami pada akhir kajian ini. Yang pertama ialah kami ingin mengenal pasti punca gangguan seksual terhadap pekerja wanita. Yang kedua, kami ingin mengenal pasti kesan gangguan seksual terhadap pekerja wanita, sama ada mereka terjejas atau tidak terhadap gangguan seksual yang mereka alami. Objektif yang terakhir ialah kami ingin mengenal pasti cara mengatasi gangguan seksual terhadap pekerja wanita di tempat kerja menurut falsafah pendidikan kebangsaan dan domain falsafah. Jadi saya akan menerangkan tentang metodologi. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini adalah bersifat kuantitatif. Reka bentuk tinjauan dipilih bagi membantu pengkaji dalam usaha mendapatkan maklumat dan perincian data-data supaya mencapai objektif kajian. Seterusnya ialah kaedah pengumpulan data. Kami telah membentuk soalan-soal selidik melalui Google Form dan telah dikongsi kepada responden dengan jumlah 41 orang pekerja wanita. Melalui soalan-soal selidik, kami dapat menentukan punca, kesan dan cara mengatasi menurut falsafah pendidikan kebangsaan. Yang terakhir ialah kaedah menganalisis data. Data yang terkumpul telah dianalisis menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu statistik deskriptif, kerana kaedah tersebut lebih sesuai bagi mencapai objektif kajian. Nama saya Sia Ling dengan nombor matrik 277770 ingin menerangkan punca yang merangkumi peratusan yang paling tinggi dalam isu gangguan
seksual terhadap golongan pekerja wanita ini, iaitu kurang penghayatan nilai moral dan juga ajaran agama. Hal ini berlaku apabila generasi muda atau masyarakat terdedah kepada contoh teladan yang negatif, di mana yang telah disebar atau disiar di laman sosial, aplikasi atau majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai punca kedua yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual terhadap pekerja wanita. Punca kedua yang menyebabkan gangguan seksual terhadap pekerja wanita ialah terpengaruh dengan drama dan movie yang ditonton. Mengikut kajian, media elektronik seperti televisyen lebih mempengaruhi masyarakat berbanding dengan media massa kerana media elektronik mudah didapati secara meluas tanpa sekatan. Seterusnya, drama atau movie yang berbentuk cinta dan romantis juga boleh mempengaruhi kerana ia akan mendorong kepada sexual mind, iaitu pemikiran seksual yang boleh mendorong kepada tingkah laku seksual dan menyebabkan gangguan seksual terhadap pekerja wanita berlaku. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan kesan ke atas mangsa gangguan seksual, spesifiknya terhadap pekerja wanita. Berdasarkan analisis kajian, separuh daripada responden yang pernah berhadapan dengan situasi gangguan seksual, sama ada ianya secara lisan, fizikal, kata isyarat maupun visual, mengakui bahawa mereka mengalami tekanan dari segi emosi dan juga psikologi. Perasaan takut, bimbang dan cemas sentiasa bergelumang dalam diri mereka, terutama apabila mangsa berada secara berseorangan, lalu mereka teringat kembali ke atas peristiwa hitam tersebut. Ini terjadi kerana gangguan seksual merupakan satu penghinaan dan aib terhadap diri mereka. Untuk kes yang lebih teruk, mangsa sehinggakan malu untuk ke tempat kerja kerana perlu berhadapan dengan si pemangsa dan rakan sekerja yang lain. Ini akan menambahkan lagi tekanan dan kecelaruan terhadap emosi mangsa. Oleh itu, mangsa akan sentiasa cuba untuk menjauhkan diri dari sebarang pergaulan dan memilih untuk lebih menyendiri. Secara teorinya, kesan ini bertepatan dengan teori self-defense di mana menjelaskan gangguan seksual merupakan satu kekejaman dan penindasan terhadap kaum wanita kerana memberikan kesan negatif ke atas psikologi dan emosi mereka. Sekian dari saya, seterusnya kita akan mengulaskan mengenai kesan kedua. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan kesan kedua tertinggi berdasarkan analisis, iaitu kebanyakan pekerja wanita mengatakan bahawa gangguan seksual mewujudkan suasana tempat kerja yang tidak tenteram. Seperti yang kita tahu, setiap pekerja meluangkan lebih kurang 50% masa aktif mereka dan ada yang lebih dari itu meluangkan masa mereka di tempat kerja setiap hari. Jadi, sekiranya seseorang itu mengalami gangguan seksual, maka mereka akan berasa tidak bersemangat lagi untuk pergi ke tempat kerja. Hal ini kerana mereka perlu berhadapan dengan si pengganggu yang terdiri daripada rakan sekerja ataupun majikan. Justru mereka akan lebih cenderung untuk tidak pergi bekerja dan mengambil banyak cuti. Hal ini kerana mereka berasa tidak selamat dan berasa tidak tenang lagi di tempat kerja dan menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada kerja mereka. Secara ringkasnya, motivasi si mangsa sebagai seorang pekerja juga akan turut terkesan akibat daripada gangguan seksual ini. Sekarang saya akan bentang tentang langkah yang dapat mengatasi masalah gangguan seksual. Dari segi jasmani, majikan boleh menyediakan aktiviti sukan neka kepada pekerja pada hujung minggu supaya mereka akan lebih aktif semasa bekerja. Contoh aktiviti yang boleh diambil oleh majikan ialah pancing botol dan acara lastik getah. Selain itu, majikan juga boleh menyediakan program-program yang berkaitan dengan kesihatan dan gangguan seksual kepada pekerja supaya mereka dapat berfikir dengan lebih rasional.
Dari segi emosi, kami perlu peka dan prihatin dengan keadaan sekeliling. Contohnya, kami perlu memberi sokongan dan bantuan kepada rakan sekerja yang mengalami gangguan seksual untuk mengelakkan mereka mempunyai fikiran negatif. Dari segi rohani pula, setiap pekerja perlu mempunyai kesedaran agama dan nilai moral dalam diri masing-masing supaya mengelakkan berlaku gangguan seksual antara pekerja kerana mereka mempunyai agama dan nilai moral yang kuat. Selain itu, mewujud suasana pekerja yang mengambil berat mengenai batas-batas pergaulan supaya mengelakkan berlaku gangguan seksual di dalam syarikatnya. Akhirnya, dari segi intelek pula, penguasaan undang-undang. Kerajaan bolehlah menguasai undang-undang kepada sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan dalam gangguan seksual supaya dapat mengurangkan kes-kes gangguan seksual di Malaysia. Selain itu, seminar mengenai gangguan seksual supaya mangsa-mangsa yang terlibat dalam gangguan seksual dapat mengetahui apa cara-cara yang perlu mereka lakukan. Kesimpulannya, diharapkan kajian ini dapat memberikan maklumat mengenai siapa yang menjadi bangsa dan pelaku gangguan seksual, pemahaman mereka mengenai konsep dan bentuk pelecehan umum. Untuk mengurangkan masalah gangguan seksual, pendidikan adalah kunci yang penting. Justru, kanak-kanak wajib diajar di sekolah bagi tujuan membentuk peribadi manusia bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan, mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sekian, terima kasih.